lagu dengan Jamal Abdillah, Aku Maafkan Kamu. Lagu Teman Pengganti dengan Black, Pejamkan Mata dengan Dino Faizah. Tu antara 3. Itu yang awak produce lah? Yes, tu yang saya co-produce saja. Macam mana cara bekerja dengan Malik? Walaupun awak dah sikit banyak cakap tadi, apa lagi awak boleh share pengalaman bekerja dengan Malik? Memang studio di rumah ke ataupun? Studio di rumah. Home studio saya lah. Saya buat saya punya pre-production semua kat sini lah. So kalau ada artis datang, dia datang rumah lah? Yes. Kebanyakannya kalau kita buat pre-pro semua kat sini lah. Certain project kita buat semua kat sini. Kalau the final recording tu baru kita pergi studio besar lah biasanya. Billie Eilish pun buat kat rumah Sekarang semua kebanyakan setup semua kat rumah equipment semua makin lama makin kecil. Kita tak perlu kan big mixing board apa semua kan. Sejak pada PKP, apakah aktiviti semasa? PKP tu memang stop sekejap lah. Masa tu lah banyak saya buat research pasal production, pasal maybe update software, update sound library atau new technique apa semualah. Dari segi job tu memang stop sekejap lah. Memang tak ada apa-apa yang jalan lah. Sebab semua pun stop so banyak masa untuk kita study lah. Abang punya ni macam mana? To be honest, hanya ada 2 je job yang berjalan dari segi buat lirik lah. Yang dah keluar masa PKP ni, itulah saya ada buat dengan Dakmi. Dakmi, Alpha Buti Kesuma. Saya ada nampak Abang Alpha punya Facebook post kot. Main dia rekod lagu tu sebelum ketika MCO lah. Ketika. Okay. Kita buat tu semua ketika tu. Yang interesting masa buat dengan Alpha tu, dia ada studio dan dia ada di rumah. Dia punya proper equipment dan proper setup semua di studio dia. Jadi masa dia buat munajat tu untuk Dakmi, dia buat semua di rumah dia dengan very limited equipment dan resources lah. So dia kena raih segala ilmu yang dia ada, segala kemahiran yang dia ada, buat dalam keadaan yang sangat limited tu. Saya pernah kerja dengan dia sekali, tapi saya tak pernah pergi studio dia lah. Saya tak pernah jumpa dia. Saya buat lagu untuk siapa saya tak ingat. Tapi saya ambil dia sebagai sessionist gitar. Dia buat session gitar untuk saya, tapi saya tak jumpa dia lah. Kita deal tu Facebook. Saya bagi dia lagu and then discuss and then dia hantar balik lah. So tak pernah jumpa kerja depan-depan dengan dia lah. Tapi so tengok setup dia apa semua kan. Jumpa macam dekat meeting RPM, tapi tak pernah duduk berbual lah. Saya kenal dia melalui reputation lah. Social media tapi belum ada ni untuk duduk berbual dengan dia lah. Saya tak buat interview tau. Saya tak kerti nak interview orang. Saya sembang dengan orang. Kadang tu apa terfikir dalam otak saya nak tanya, saya tanya. Yes. Berapa lama dah kita dalam industri muzik ni? Saya dari tahun 2000 lah. Kalau tu campur macam zaman underground gig lah. Saya start pada underground gig daripada 99, 2000. Tu kira tempoh main-main lah kira kan. Kita baru nak belajar macam mana nak kenal orang dalam scene. Kira saya first lagu saya yang proper production is 2001, hujung 2001 for EMI punya Fat Family compilation. Tu under Too Fat lah. Nama group saya masa tu All Star Division. So dia kira kompilasi bawa kawan-kawan, boleh dikatakan kawan-kawan Too Fat lah zaman tu, yang selalu perform dekat underground kat Kelang Valley Sepatutnya album tu untuk third album Too Fat. So sebab masa tu Anak Ayam tengah meletup kan. So EMI nak cepat-cepat keluarkan album lah. So saya tak sure, maybe Too Fat tak ready lagi, terasa macam terlampau rushing je kata. Instead of kita buat album, apa kata kita buat compilation untuk kawan-kawan yang sama-sama perform dengan kita dekat underground gigs. Situlah first time dapat masuk. Sebelum tu dah pernah masuk studio tapi tak pernah kerja dalam proper studio. Sebelum tu memang kita buat pakai komputer kan. Komputer pun tak ada setup macam ni pun, komputer belajar kan. Komputer belajar tu apa?
komputer belajar tu macam komputer yang kita pergi college yang belajar Microsoft Word lah apa kan. Cuma mungkin advantage saya masa zaman tu memang saya belajar multimedia lah. Masa zaman tu saya zaman college tu memang belajar pasal video editing, pasal sound, macam nak masukkan sound dalam video. Saya tak belajar music tapi saya belajar multimedia. So daripada situ ada basic sikit lah mengenai macam mana nak edit dua lagu tu jadi satu. So kita dapat tahu macam nak cantumkan dua bunyi berasingan. So kita ada basic idea of it lah. Pada time tu dia punya sample, dia punya lagu semua macam mana kita dapatkan? Masa tu saya pakai software Fruity Loops. Fruity Loops ni antara yang popular lah dekat untuk kebanyakan beatmaker baru ni yang digital sebab dia antara yang paling awal buat software music digital dalam tahun 2000 tu lah. End of 90-an tu kebanyakan studio semua buat lagu pakai analog kan. Kita pakai proper mixing board apa semua kan. Daripada hujung tu is perubahan zaman daripada analog ke digital lah. Pada orang buat lagu pakai maybe analog drum machine, hujung-hujung tu dah ada software yang boleh drum machine yang on komputer. So awak masuk pada time digital tu lah fully? Yes. Yup. Itu time saya start lah. Tahun 2000 tu kira memang start era digital lah. Kebanyakan komposer-komposer yang pakai komputer ni start pada era tu lah. Sebelum tu even kebanyakan producer hip hop dekat Amerika pun memang pakai analog lah. And pada waktu tu lah, betul tahun 2000 tu siapa yang pakai macam software komputer tu macam dipandang rendah sikit lah. Macam tak real lah. Macam komputer software main-main lah apa kan. Now sekarang semua jadi standard kan. Tak organik lah. Tapi awak ada macam background gitar ke piano? Tak ada. Ke? Saya tak ada langsung. Saya memang masa zaman sekolah tu tak ada any musical education ataupun background lah. And parents saya strict sikit. Dia memang strict. Dia tak suka saya dengar muzik. Tak suka dengar. Dia tak macam, sebab saya dengar lagu-lagu hip hop kan, and dengan dengar lagu hip hop saya dengar bukan video friendly kan, kita dengar gangster rap lah apa kan. So benda-benda macam parents saya dia tak apa. Obviously dia memang tak terfikir saya akan jadi musician lah. Tapi untuk dengar, untuk dia rasa macam saya simpan duit beli kaset tu semua sesuatu yang membazir lah. Dalam sekolah tu tak ada, saya tak pernah masuk gitar lesson ke. Antara kawan-kawan saya memang kan masa zaman-zaman 90-an tu banyak budak-budak main band kan, kita pergi jamming apa semua kan. Memang saya tak ada any involvement dalam keadaan macam tu, pembabitan. Pembabitan. Saya just minat hip hop ni, kita beli kaset lah, kita beli CD, tapi tak pernah ada masuk kelas belajar muzik semua, tak ada lah. Macam mana awak boleh minat hip hop Mungkin pendedahan pertama tu mungkin benda-benda macam yang keluar radio lah, maybe macam early 90s macam Vanilla Ice, MC Hammer ke, tu grup macam 42C apa semua kan. Cuma kita masa tu kita tak minat benda tu. Kita macam benda tu popular, kita suka. Masa tu mungkin saya umur dalam darjah 6, and then by the time saya masa saya form 1 tu, grup-grup hip hop local macam 42C, Nico ni is very popular lah. So secara amnya semua orang akan suka without knowing apa tu hip hop. Kita je suka sebab dia popular kan. And then bila saya masuk form 1 tu, ada saya punya senior yang dedahkan, cakap kat saya, kau dengar ni bukan real hip hop, kau patut dengar ni. So dia bagi saya macam kaset-kaset NWA apa semua kan. So dari situ saya pergi macam kedai Sailor Power Station dekat KL Loktan tu, and saya start dengar, saya macam ni something yang different daripada apa yang saya dengar, benda-benda yang dah ada macam KRU apa semua kan. So saya rasa macam this something yang saya fall in love lah. Sejak benda tu saya memang dengar hip hop saja. Sampailah mungkin sekarang ni saya dah luaskan saya punya ni lah. Tapi memang start daripada saya dengar staff-staff daripada US lah yang buat betul-betul saya rasa saya memang nak ni grup-grup macam NWA, Public Enemy, Ice-T. Masa tu awak dah terasa macam jatuh cinta dengan benda tu dan awak nak buat sesuatu yang macam tu? Saya tak kata saya tak ada terfikir nak buat lah. Saya just minat. Masa saya mula tak ada terfikir nak jadi rapper ke kan. Nak jadi producer, tak pernah terfikir. Cuma minat lah. And then bila sampai
dah habis sekolah tu, bila masuk zaman college tu tahun 98-99, masa tu ada macam era Poetic Emo baru release album pertama tu tahun 98. So masa dia release tu memang meletup lah. So baru orang start underground gig hip hop. Masa tu kebanyakan macam saya punya sebelum tu tahun 97 ke bawah, kita susah nak tengok budak hip hop dah. Kita boleh kira dengan jari lah. Macam kita yang jalan tu nampak, oh ada seorang-seorang. Tak macam, kan masa tu memang zaman-zaman macam Green Day lah. Orang stay dengan grunge apa semua kan. So by the time orang start buat gig hip hop tu, baru kita boleh nampak ramai community hip hop dekat KL. Yes, dari situ macam saya jalan macam ni, saya nak join budak-budak ni kan. So cara nak join kena maybe kena buat group and perform lah. Kita cari lah siapa yang macam sama minat dengan kita. Hafal masa tu perform semua lagu cover kan. So kita pilih 2-3 lagu kita hafal, kita cari lah macam slot-slot dekat gig ni. 2-3 lagu yang dihafal masa tu apa? Masa early days-nya? Early days, saya banyak buat lagu Dr. Dre, Snoop Dogg, lebih ke arah macam gangster rap macam tu lah yang saya minat lagu. Lepas tu dia punya music siapa bikin? Sendiri bikin? Masa tu kita cari instrumental. Kalau macam kan, diorang ada jual, kalau artis tu keluar album, dia akan keluar single kan. Single tu dia akan ada keluar the original version dengan the instrumental version. So kita pakai instrumental tu perform lah. Kita rap atas instrumental tu lah dengan lirik asal daripada lagu tu. Dan album-album ni memang mudah didapati di Malaysia Masa tu tak juga. Kita macam kalau lagu-lagu yang komersial tu maybe senang lah. Macam contoh macam Puff Daddy ke apa tu senang lah. Tapi kalau kita perform lagu yang senang dapat, kemungkinan kita perform sama lah dengan orang lain tu tinggi tau. So macam tak special lah. So apa saya buat is, kawan saya ni dia punya bapak dia pilot. So dia always travel around. So dia boleh dapat CD-CD single daripada US yang maybe lebih rare kan, yang tak ada orang kat sini lah. So kita macam tu saya try bawa lagu-lagu yang jarang orang cover lah kat sini. So nanti akan cakap dengan kawan ni yang bapak dia pilot. So minta tolong dia belikan CD ataupun vinyl lagu-lagu tu sebab kawan saya ni memang dia dah antara orang yang dah lama dengan hip hop. So memang dia dah ada CD tu. Kira sebelum zaman-zaman gig tu, benda tu tak terpakai. Dia just beli single tu untuk collection je. So pada time era gig tu ada, kita macam kita boleh pakai lagu ni, kita boleh lagu ni kan. Macam tu lah saya start. Saya ni sebenarnya tak tahu banyak benda dalam kehidupan ni. Saya pun tak tahu saya buat je. Saya tahun 80-an dulu bila lagu-lagu rock started search dengan dia punya Cinta Buatan Malaysia, saya terpengaruh lah dengan tu. Lepas tu ada Left Handed. Yes. Saya dengar lah benda-benda tu semua. Bukan hanya rock, saya dengar macam-macam juga. Antara kaset yang awal-awal saya beli ialah Nasir Wahab. Lepas tu Sheila Majid punya Pengemis Muda ni album. Tu tahun bila 84, 85, 86 time tu lah. Bila tahun 89 saya langsung tak dengar lagu. Ada sebab-sebab saya yang tersendiri lah. Yang saya belum bersedia untuk bercerita pada orang siapa. Saya hanya mendengar lagu balik pada tahun 1995. Tak dengar lagu. Saya tak usik gitar, saya tak usik piano, keyboard, apa benda pun tak ada. Tapi saya akan tahu lagu apabila saya pergi kedai makan ke apa, apabila diorang pasang lagu, ni lagu apa? Saya boleh dengar lagu macam tu. Dan di antara tahun 89 hingga tahun 95 tu, antara lagu Melayu yang saya tahu adalah Isabella. Saya tinggalkan mendengar lagu-lagu ni tahun 89, Isabella yang time. Lepas tu tahun 90 saya terdengar di TV lagu Suci Dalam Debu. Di TV pada masa tu dia ada di satu tempat ni. Lepas tu ada TV. Lepas tu Anugerah Juara Lagu final. Saya tengok ramai budak-budak berkumpul nak tengok Suci Dalam Debu. Orang cakap, lagu ni best, lagu ni mesti menang. Saya dengar lagu tu, Suci Dalam Debu. Saya ingat title dia, saya ingat. Tidak banyak lagu yang saya tahu. 89 hingga
89 hingga Masa 95. masa abang mula-mula start tu memang macam mana start? Masa mula-mula memang nak jadi, nak main band ke ataupun? Saya pergi rumah kawan saya seorang ni, dia baru meninggal setahun sudah, 2 tahun sudah. Saya dengar dia main gitar. Sedap dia main. Saya dengar bunyi gitar tu, sedap punya bunyi ni. Saya nak belajar gitar. Saya belajarlah sikit banyak chord. Satu saya di kalangan kawan-kawan saya semua mak rock je. Tu saya into Iron Maiden lah. Pergilah start jam semua Iron Maiden dan sebagainya. Itu tahun tengah 80-an lah. Lepas tu tadi 89 tu saya berhenti daripada semuanya langsung tak ada. Jadi bila saya berbual dengan orang, saya berbual dengan Iklim yang baru ni, saya keluar dengan grup-grup lama ni, dengan even Hatan pun, ramai orang perasan Ed ni tak tahu benda langsung pasal Iklim, pasal Hatan, pasal apa. Tapi dia interview dia orang. Sebenarnya memang saya tak tahu apa benda zaman tu. Sebab ada missing gap kat situ lah. Yang tahun kosong. 89. Pada tahun 90 saya pula cerita pasal diri saya. Jadi awak boleh faham, saya cerita ni jadi awak boleh faham saya punya background. Jadi kalau saya tak tahu benda-benda tu bukan kerana tak apa. Bukan kerana apa, kerana zaman tu hilang daripada hidup saya. So pada tahun 95, sesuatu lain yang telah berlaku, saya mula mendengar balik muzik. Dan muzik yang saya dengar pada tahun 95 tu kebanyakannya semuanya instrumental. Saya dengar Dave Weckl, drummer. Saya dengar Joe Satriani. The first CD yang saya beli, Joe Satriani punya Red Album tu. Dia tak ada title, Joe Satriani je ada. Saya dengar macam-macam lah, Vai, semua instrumental. Jadi apabila saya dengar instrumental tu, saya apa tahu, saya tak nak dengar lagu yang ada lirik dan sebagainya. Jadi bila saya dengar instrumental tu, saya make up the story myself. Bila saya dengar lagu ni, apa cerita dia? Dalam otak saya, cerita dia pasal ni, pasal ni. Tapi bila going back to zaman 80-an remaja saya tu, bila rap, siapa tahu Grandmaster Melly Mel and the Funk. Itulah permulaan saya mengenali rap. 83. Lepas tu itu daripada movie ke atau apa? Ini daripada saya pun tak tahulah, kaset dah semua. Tak ingat. Kaset Kita budak besar kat bandar kan. So benda-benda tu semua ada lah. Lepas tu ingat 89 88 tu tahu. Keluar LL Cool J. Tapi saya menyampah LL Cool J masa tu. Saya cakap mana boleh rap macam ni? Ini apa punya rap ni? Rap untuk perempuan macam tu lah. Grandmaster Melly Mel tu kalau bagi dia punya depan lah, saya boleh follow balik. Lepas tu Wham pun ada dia punya rap dulu tau. Everybody take a look at me. I got street credibility. I may not have a job, but I have a good time with the boys that I made down on the line. Dia kata macam tu lah. So inilah cerita saya. 89, 95 benda tu kosong. Saya tak tahu apa berlaku kat search, kat apa semua saya tak tahu. Lepas tu 98 semua saya masih instrumental lagi. Tapi saya tahu sesuatu going on dekat Malaysia ni, gigs punya time, Frog Poppy semua time bila awal lewat 90-an 2000-an lepas tu yang ada yang macam hip hop punya scene ni semua dulu lah. Saya tak dapat peluang untuk pergi ke tempat tu. I see. Jadi saya akan baca dalam surat khabar dan sebagainya, banyak review terhadap gigs. Antara review yang paling saya ingat ialah review tu cakap 1000 yo pun takkan membuat korang jadi rapper yang bagus kalau korang tak. Faham. Itu untuk ada spesifik gig mana tak ingat? Saya tak boleh ingat. Jadi sekarang ni awak faham saya punya latar belakang. Jadi bila dalam kita punya perbualan ni, saya harap awak boleh share awak punya boleh. Pengalaman lah yang saya langsung tak tahu daripada mana nak mula, apa semua saya tak tahu. Gig tu semua dia berlaku di mana? Kebanyakannya dekat di Warung Utama, lepas tu di club dekat Kuala Lumpur, macam dekat Conley Club, Malibu Club. So antara orang-orang yang aktif zaman tu is Cat Farish,
KL pun ada 2-3 orang macam event macam kawan-kawan Nico. So diorang yang banyak organize gig masa zaman tu lah. So memang lepas album Poetic Emo tu keluar, mungkin even macam Tang yang selalu buat gig underground band punk apa semua kan. Dia pun mungkin masa tu dia nampak ada market untuk tu lah, bila tengok macam ada orang boleh keluarkan album macam Poetic Emo kan. Mungkin sebelum tu tahun 96 tu mungkin ada, tapi mungkin lebih kecil daripada nak panggil scene pun tak boleh kot. Dia mungkin ada setahun tu satu je. So by the time 99, 98 tu tiap-tiap minggu ada lain-lain organizer. So dah boleh kata ada community lah. Dan korang ni semua latar belakangnya dari mana? Kebanyakan budak-budak area Klang Valley lah. Yang budak-budak Ampang, budak-budak Subang, budak-budak Damansara. And masa tu memang orang baru start media sosial macam MRSC so baru nak rasa dunia tanpa borderless punya tu kan. Sebelum ni kita sebelum ni kita kawan dalam kawasan perumahan kita je kan. So by the time zaman-zaman tu orang dah mula start macam organize benda-benda. Kita budak-budak KL boleh jumpa budak-budak Ampang dekat sini. Tak terlampau neighborhood sangat lah. Sebelum tu kita lepak kampung kita je. So zaman tu banyak benda-benda baru lah. Ini sekitar 95 98 itu Yes, 96 ke atas lah. Bila saya tanya dari mana tu, okey, kalau tengok daripada zaman saya 80-an dulu. Okey, saya sekolah dekat tengah-tengah bandar KL. Jadi kita akan lepak studio jamming tau. Contoh kat wilayah kompleks, kat Pertama. So kat sana kita jumpa ramai orang. Yes. Ramai band. Dan entah kenapa kebanyakan budak-budak ni datang daripada JB. I see. Faham tak? So sekali-sekala kita jumpa orang datang daripada tempat lain daripada KL dan JB. Jadi ni datang daripada Perak, Penang lah. Kalau Terengganu dengan Kelantan tu memang tak pernah jumpa lah. Ni tahun berapa? Ni sekitar 80-an. Macam Search semua, Live-handed semua kan JB kan. I see. Jadi for some reason kenapa diorang semua datang daripada JB? Antara jawapannya adalah kerana JB tu bersempadan dengan Singapura. Jadi diorang dapat akses daripada Singapura punya lebih cepat ya. Lebih cepat. TV diorang pun kalau kita ada 3 channel, diorang ada 5 ke 6 channel. Dia lagi banyak akses untuk benda-benda luar lah. So saya ada baca online macam mana diorang kata term rock kapak tu bermula. Macam mana? Kan? Dan saya baca mula kan orang ingat rock kapak tu kapak kan. So rupanya daripada cerita saya baca online tu, rock kapak tu bermula sebab zaman-zaman tu budak-budak rock lepak dekat kapak dekat Pertama Kompleks ke macam mana? Saya pun tak tahu. Betul ke? Tak sure Saya tak tahu. So sebab daripada itu sebab rock kapak, sebab diorang lepak dekat kapak. So bila lama-lama kapak tu jadi kapak KAPAK kan. Itu saya baca lah. And saya pernah tanya seorang senior saya, so dia kata memang macam tu cerita dia, so tapi saya tak tahu lah kan. Mungkin ada logik dia, mungkin ada kat situ lah kan. Kapak daya bumi ke macam mana? Saya pun tak sure lah. Saya pun tak tahu. Ada yang cakap kapak ni adalah kawasan lapang kapak yang menjadi tempat fun fair. Diorang buat fun fair dan expo dekat kapak area lah. So jadilah kan rock pada masa tu banyak di-perform di fun fair kan. Fun fair, so jadi rock kapak. Saya pun tak tahu mana asal usul dia. Dan terms rock kapak ni probably berlaku di zaman gap saya kosong tu lah. Gap 89-95. I see. Okay. Mungkin dia berlaku pada time tu. Sebab dekat luar tak ada term tu kan? Tak ada. Itu Malaysia punya barang. Malaysia punya, okay. Malaysia punya barang. So tu lah bila saya tanya awak tadi tu, daripada mana korang ni semua datang ni, yang gig ni semua? Mungkin sebelum tu macam budak-budak hip hop dekat area Klang Valley ni ada, cuma dia scattered kot. Kita tak ada satu tempat. Macam adalah, macam selalu biasa budak-budak lepak pergi dekat shopping mall, dekat Lot 10 kan. So dari segi aktiviti tu sebab belum ada kot. Bila orang start buat gig ni baru ada tempat untuk berjumpa, meet up and tukar idea. Mungkin dari situ boleh lepak rumah dia ni kan. Mungkin
mungkin dia ni ada lebih equipment untuk kita practice ke apa kan. Mungkin dia start daripada situ lah, baru ada macam community lah. In the 90s dan tahun noughties 2000-an dulu. Okay. Macam kalau dekat US dia mesti ada east side, west side dia bla 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 dia semua tu kan. Okay, ya. Dekat Malaysia ada itu culture ke? Guak budak subang. Adalah sikit. Kita sebagai mungkin kita terpengaruh kan. Mungkin kita adapt benda tu macam mungkin masa saya start tu adalah sikit macam budak PJ dan budak KL. Ada macam ada sedikit pergeseran lebih kurang. Kan. Kan. So macam kalau ini saya pernah dengar lah kan. Macam sini buat gig, kumpulan sebelah sana tak suka pergi report polis something like that. So saya dengar, saya tak tahulah kan. Macam benda-benda sabotage. Adalah benda-benda macam tu kan. So mungkin benda tu kita pengaruh daripada luar kot. Tapi sikit sebanyak ada tak kalau budak Ampang ke dia punya swag ke mesti ada Ampang style, budak Subang ada. And mungkin pada zaman tu dia punya style of references pun berbeza lah kot. Macam budak-budak Ampang dia akan suka dengar certain style of hip hop. Budak-budak PJ akan dengar certain style of hip hop. Masa tu dekat area Kuala Lumpur banyak budak-budak yang dengar macam orang kata Latin hip hop because of Nico. Nico kan buat macam dia pakai macam Latin punya hip hop kan. So kebanyakan budak-budak yang sebelah KL tu lebih terpengaruh pada sound-sound macam tu lah. Bukanlah kata semua, tapi kebanyakannya lah. And pada masa tu memang agak serius lah kadang-kadang. Kita tak boleh pakai certain style. Kalau takut kita kena cakap, kenapa kau pakai macam ni kan? To that extent lah. Ada? Kalau kita tak berhati, ada kalau kita tak berhati-hati lah. Tapi tu budak-budak punya cerita lah kan. Awak sendiri budak mana kira? Saya kira budak Damansara lah. Damansara kat saya besar di Damansara Utama. Jalan mana? Area Uptown. Saya pernah tinggal juga situ. Okay. Dekat depan ship tu. I see, okay. Dekat situ lah. Saya je rumah belakang. Abang masa tinggal tahun bila? 96, 99 tu. Sampai 99. Sampai 79. Okay. Saya tengok itu. I see. So mungkin masa tu saya pernah nampak awak kat situ. Mungkin lah. Nampak. Kenapa budak Kutu Rayau ni? Saya lah Kutu Rayau tu. Saya. Lepas tu depan ship tu dulu memang selalu ada roadblock kat depan tu. Polis. Yes. Banyak clubs dan pubs dan sebagainya. Yes. Jadi ada Colors. Tu antara pub yang famous kat sana. Ya. Selalu main 80s rock. Yep. Apa semua lah. Yep. Saya pergi sana dulu dengan kawan-kawan polis lah pergi situ. So awak membesar di Damansara tadi tu. So Damansara kira PJ punya side lah. PJ punya area lah. Jadi kalau Nico macam Latin Damansara punya area, apa pula dia punya barang? Mungkin kebanyakan budak-budak zaman tu dekat area PJ tu kebanyakannya influence daripada Piccadilly. So muzik dia banyak bunyi daripada club. And ada satu club famous dekat PJ ni nama DV8. Kebanyakan muzik dekat club ni kebanyakan dia main muzik G-Funk, muzik West Coast. Dia punya influence tu lebih commercial sikit kot. Bila G-Funk ni macam dia ada chorus dan nyanyi apa semua kan. Instead of macam Latin hip hop ni dia lebih pada macam kasar sikit. Lebih kurang macam tu lah. So ada nampak macam kau tak real lah, kau macam ni lah, kau macam tu lah. Mungkin masa tu budak-budak pun trying to cari diri mereka sendiri kan. So nak claim something yang bukan diorang pun. Sedang mencari identiti Identity, yes. So korang akan perform lagu-lagu cover, memang lagu-lagu western Korang akan try akan mimik macam mana diorang perform. Yup, kita akan mimik. Masa mula-mula start tu tahun 99, 98 tu kan, memang lagi exactly kita tiru lagu asal tu lagi orang suka. Macam contoh kalau lagu Satu Sil kan, kalau kita tiru betul-betul sebiji kan, so sama lah, dia ni memang terror lah. It's not about creating. Nak tunjuk kita kritik, there's more, masa tu mungkin baru nak belajar, more tu nak mimik apa yang kita suka lah. Even zaman-zaman tu pun ada benda-benda macam scene lain daripada scene underground yang band tu semua macam Question, macam hip hop punya scene ni macam sesi karaoke. Masa tu
budak-budak pun tak terdedah dengan software. Macam saya ingat tahun tu baru orang nak discover software kat komputer ni semua kan. Baru orang mula start nak belajar macam nak buat beat dalam komputer. So memang kebanyakannya start daripada cover lagu lah. Macam karaoke lah. Yes, even macam group-group yang dah keluar album macam even Poetic Emo or maybe Too Fat masa dia keluar album tu pun dia ada still campurkan lagu original and dia ada set yang lagu cover dia. So dia campurkan lah. Oh, lagu original, lagu dia orang sendiri lah, original tu. Yes, and dengan lagu cover apa-apa lagu yang maybe famous masa tu lah, lagu Puff Daddy ke Notorious B.I.G. ke apa kan. Sebenarnya as time goes by barulah slowly budaya cover lagu ni berhentilah. Bila semua orang dah tahu macam mana buat lagu sendiri apa semua kan. Sama lah juga dalam tahun 70-an 80-an dulu. Even group macam Sweet Charity, dia cover je lagu orang. Yes. Macam lagu apa, itu daripada lagu western ni, lagu apa nama dia tu. Diorang mimik budaya diorang pada masa tu. Kalau kau boleh main macam exactly macam lagu asal, andal. Okay. Yeah. Even Cinta Buatan Malaysia pun beberapa lagu macam lagu Musafir contohnya daripada lagu Gary Moore, lagu The Bunga Wangi Left Handed dia punya solo ialah daripada lagu Iron Maiden. Kalau kita boleh main macam lagu asal tu, memang terror lah. Yeah. Lepas tu slowly baru kita belajar macam mana nak dapatkan kita punya barang sendiri. Yes. Mungkin hip hop memang sebab dia lagi lambat lah. Kita lambat sikit kan. Kita baru nak so by the time rock dah progress jauh, kita baru nak start and mimic. So macam abang cakap 70s rock start mimic kan. End of 90s kita baru nak start that era lah and mimic sebelum kita jumpa identiti kita sendiri lah kot. Betul lah. Kalau lah macam hip hop ni pun probably pertengahan 80-an ataupun awal 90-an dia punya permulaan dia. Macam rock lewat 60-an tu. 60-an. Awal 70-an tu dia dah wujud. Dan kita di Malaysia ni pada tahun 80-an tu 84 tu baru kita aggressively into rock, yang mana hip hop di barat baru je muncul. Betul. Jadi pendek kata, untuk Malaysia menerima rock, katalah kita tengok Led Zeppelin lah. 71, antara 71 dan 75. Kita pun lambat nak fahami Led Zeppelin, nak fahami Queen pada time tu. 80-an je baru kita faham apa itu Led Zeppelin. Kita apa itu Deep Purple semua dulu kan. 80-an tu baru dia jadi mainstream. Lagu-lagu rock dimainkan di radio Malaysia. Antara story rock ni pula macam Search. Mereka telah berjaya membahasa Melayukan rock tu. Macam mana nak buat lagu rock dalam bahasa Melayu. Perkataan-perkataan dia macam mana. Jiwa Melayu lah. Laras bahasa Melayu tu. Kalau laras bahasa Search yang dibuat oleh S. Amin Sahab, kemudian dibuat oleh Bob Lokman, kemudian dibuat oleh Lolok, dia ada laras bahasa dia. Jadi laras bahasa Melayu tu memperjiwakan Melayu dan orang Melayu boleh terima. Tetapi pula hip hop ataupun rap ni saya secara loosenya menggunakan. Katalah kalau kita ambil yang terawal rap Melayu lah, contohnya For You To See ke Nico dulu. Antara tu lebih kurang je kan? Yes. For You To See, exactly For You To See dululah. Nico tu maybe slightly one year after. Betul. Tapi kalau kita tengok dia punya bahasa Melayu dia tu, dia gagal style kan bahasa Melayu tu tau. Betul. Dia karakter tu. Tapi itulah cakap dia punya lirik dia macam sajak tak sajak. Ni kau nak bercerita. Dia belum dapat lagi macam mana nak hip hop Melayu tu. I see. Tapi moving forward pula kepada zaman sekarang, ada macam Aman Ra dan Malik dan sebagainya. Dia dah finekan bahasa Melayu untuk hip hop tu. Jadi dia dah master. Penerimaan bahasa hip hop kepada budaya Melayu telah lebih selesa lah, lebih natural dan lebih sedap. Dan dia boleh berkembang lagi banyak. Saya nak go stand sikit ke belakang ni. Kalau kita cakap pasal hip hop kan, siapa yang kita boleh claim sebagai menjadi
artis hip hop pertama dunia ataupun Pertama dunia. menjadi perintis hip hop awal dunia? Kalau hip hop as a culture tu kita kena bagi credit to the DJ lah. DJ ni yang paling antara awal adalah DJ Kool Herc, Grandmaster Flash dengan Afrika Bambaataa. Afrika Bambaataa, dahsyat. So tu tiga tu memang culture masa end of 70s, macam kawasan-kawasan ghetto dekat New York tu, diorang buat macam community center, diorang akan cordon tempat tu and buat party. Sebab masa tu kebanyakan rakyat blacks kat sana tak boleh masuk disco, mungkin sebab tak cukup certain type of dressing ke apa kan. So dia so cara diorang nak to have fun, diorang buat sendirilah. So buat community, macam kita buat party lah. So daripada situ DJ tu akan play lagu daripada macam James Brown apa semua kan. So pada waktu tu cara hip hop tu bermula is diorang ambil kan masa tu masa zaman-zaman James Brown apa semua, dia ada kan lagu tu dia ada breakdown kan. Satu macam satu part yang dia solo drum je. Yang tak ada nyanyi, tak ada apa kan. So dia akan dia sebab dia digital 2 turntable. So dia akan extendkan drum break tu daripada 10 saat, dia akan extendkan jadi 1 minit. So jadi macam lagu baru lah. Tak daripada situ baru orang macam ada orang yang macam announcer akan announce atas drum break tu macam okay, siapa kereta kat luar tu tolong alihkan, ada orang nak keluar kan. Start daripada situ lah. So daripada situ orang start tu tambah-tambah and jadi macam rap yang kita dengar sekarang lah. Itu masa tu belum ada recording artis apa semualah. Masa tu just community yang urban kat situ lah, yang youth punya culture lah. Belum ada recording artis lagi. Kau nak kirakan recording artis yang pertama tu Sugar Hill Gang lah kot. Oh ya. Dia first yang actually record and buat. Sebab masa tu saya rasa orang tak terfikir kot untuk buat benda tu jadi macam career lah. Dia macam benda kita buat main-main. Sebab masa tu music kalau nak buat yang famous macam disco kan. So hip hop ni tak dikira music kot. Dia macam benda-benda yang kita buat main-main macam tu lah kat sana. So antara yang first buat recording tu tak salah saya ni Sugar Hill Gang lah. Apa lagu dia? Ya tak? Rapper's Delight. Rapper's Delight, ya. 1978-79. Buruk gila yes. Yes. Kira sebelum tu memang orang buat hip hop ni dekat park, dekat taman-taman apa semua kan. Kita ambil sound system and just kita buat party dekat tepi jalan lah. Malaysia pelopor dia pun DJ jugalah sebab diorang yang first dapat staff dari luar kan. Tak silap saya antara yang betul-betul yang pelopor dia antara grup nama Crash Course lah, which is salah seorang ahli dia Jake Abdullah. Dia? Ya. Dia ada grup. Cuma masa tu dia bukan grup hip hop, bukan grup rap lah. Dia macam grup DJ yang main lagu, ada influence hip hop zaman tu lah. Sebab diorang yang paling awal dapat staff kan. Sebab diorang memang DJ, diorang bapak vinyl. Itu dari segi muzik lah. Kau nak kita kan hip hop ni is a culture kan. So macam break dance tu kan ada dia punya cerita dia sendiri lah kot. Macam kita tengok macam cerita Faizal Hussein kan, tahun 80 Gila-gila remaja. Gila remaja kan ada scene dia buat break dance kan. Kau nak kita tu pun salah satu cabang hip hop. So mungkin tu dia tak sama start dengan yang music ni macam Crash Course apa semua kan. So dari segi hip hop culture tu, dari segi macam break dance, gravity tu mungkin dia influence daripada movie lah kot. Electric Boogaloo. Yes. Break dance dan Electric Boogaloo. Break dance, yap. Sampai saya ada baca yang break dance kena ban kat ban kan dekat Penang, kat Malaysia kan. Sebab ada budak patah tengkuk. Yes. Penang memang melampau. Rock mula rock dia ban. Lepas tu break dance dia ban. Dia Penang saya selalu ingat KL. Penang. Penang Penang. Okay.
Dia kena ban. Ya, ya. Masa tu saya tahu. Saya pun Ah. into breakdance betul. Yes. Itu kira permulaan hip hop lah, kau nak katakan hip hop lah dari segi culture. Electric Boogaloo. Macam mana lagu dia? Ah. Ada album dia semua dulu tu. Itu masa tu saya baru umur 4 tahun kot. Langsung tak tahu apa langsung. 83, 84 kan? Saya 15 tahun, 16 tahun macam tu lah. Ada cerita juga nak buat, nak jadi DJ juga dulu masa tu. Apa dulu Grandmaster Mel and the Funk semua tu ada lah antaranya yang kalau orang mula kan sikit saya boleh tangkap sikit lah. Afrika Bambaataa. Bambaataa. Yes. Tahu tak kumpulan Blondie? Dia 80-an ya? 80-an. Sebelum ada rap yang macam tu, diorang ada satu lagu yang macam tu tau. Blondie Rap ke apa nama dia. Nanti saya kena check balik lah. Okay. Apa yang saya nak beritahu ni, diorang ni way ahead of their time. Jangan terkejut kalau sebenarnya diorang tu sebenarnya orang kulit putih yang start rap ni. Dan ada yang claim siapa tadi, James Brown tadi tu yang start James Brown rap tu kan. Okay. Yang dia yang start rap. Sebab kau nak kalau nak trace tu memang it's hard to trace lah kan. Sebab kalau dia kata budaya rap tu memang dah ada daripada zaman 30s sebab orang scat. Right, kalau nak cakap ke situ betul lah. Yes. Yeah. Kalau nak pinpoint modern hip hop tu memang 1979 macam tu lah. Even saya rasa Blondie tu pun tak silap saya, Blondie, dia influence daripada scene New York zaman tu kot. Tak silap saya lah. Mungkin lah. Yes. Sebab kebanyakan muzik dekat US pun start daripada blacks kan, daripada Mississippi apa semua kan. Betul. So even blues, rock semua daripada diorang kan. Even Beatles pun daripada diorang. Yes. Elvis kan. Elvis. Dia punya cara diorang ambil muzik apa semua kan. Macam Little Richard lah. So sekarang awak dah 20 tahun kemudian daripada pemberbetan awal tu. Apa yang awak nampak? Macam manakah perubahan yang telah dilalui? Obviously it's better now lah kan. Dia punya acceptance is better. 15 years ago, kalau orang cakap lagu hip hop tu sedap, orang akan cakap lagu hip hop siang sedap lah lagu rap tu kan. Sekarang ni orang cakap sedap lah lagu tu without mentioning hip hop rap. Macam even macam Malik, Joe Flizzo kan. Sedap lah lagu Malik. Kalau macam zaman Tufac tu sedap lah lagu rap Tufac tu, dia ada macam ada term tu kan. Asal lagu tu je sedap without mentioning genre lagu tu lah. So macam Abang cakap, dia accepted better lah now. Mungkin sebab bahasa tu kan, dah tak ada jurang. Sebab dulu kalau late 90s kalau kita dengar hip hop je, kita akan letak cap senyet lah kan. Kita buat tangan-tangan macam ni kan. Sekarang ni dah tak ada, betul tak? Tak ada. Kita cakap sedap lah lagu dia. Tak ada macam sedap lah lagu dia, tak ada macam tu dah kan. So dia dah mungkin dah tak, dia dah sebati kot dengan masyarakat kita. Baru nak mula nak blend in lah. Macam dulu ada wall kan. Kita tak rasa tu budaya kita lah apa kan. Ya, betul. Now acceptance more better lah. Even macam lagu-lagu dekat TV pun dah macam lagu-lagu iklan apa semua kan. Lagu-lagu tema pun sebab lagu hip hop. Ya. Late 90s dulu kadang-kadang diorang nak, even di RTM pun diorang nak push, diorang nak tolak, diorang nak desakkan lagu hip hop tu ke dalam kita punya pop culture tau. Dan dia punya rap tu kelakar-kelakar. Lagu berhati di jalan raya. Memang gila tu. Bukan siapa buat tu? KRU ke? Itu Crash Course. Crash Course itu saya tak pasti. Jake tadi tu tak kan? pasti. Tapi masa tu tak saya Jake tu dah tak ada dalam lagu tu. Jake. Sebelum saya lupa, Jake adalah seorang guru silat gayung. Ya, okey. Tahu Saya pernah dengar lah. Dahsyat kan?
Ya dah. Datuk dia, Datuk Jake dia, Datuk Jake Abdullah Ya, sekarang. ya. Tadi cakap apa, masa time tu bukan lagi Jake di Crash Course yang berhati-hati di Yes. jalan raya. Ya. Bahasa masa lagu tu mungkin dah second batch kot. Masa tu Najee Abdullah. DJ Najee. Tu pun antara di DJ yang legend lah dalam hip hop dekat Malaysia. Tu yang mula-mula fight for hip hop dekat Malaysia lah. Tapi saya tak macam lagu hati-hati yang lain, tak tahu sama ada government yang tu ataupun diorang sendiri. Memang diorang nak try to get that market, saya tak sure lah kan. Maybe lah. Ya, saya pun lupa RTM ke ataupun private station ke, saya pun tak apa ingat lah. Tapi bukan hanya ada berhati-hati di jalan raya, ada banyak lagi, ada beberapa lagi benda-benda macam tu yang dah try dibawa masukkan ke dalam mainstream culture. Even M. Nasir mana Canggung Madonan ke mana yang ada ada rap. Ini abang nak rap. Apa dia cakap. Okay. Mungkin masa tu sebab tengah trending macam Vanilla Ice, MC Hammer ke ada zaman yang sama kan. Betul. Ya. So mungkin nak try sesuatu yang baru kot zaman tu kan. Betul. Late 80s ke late 80s, early 90s. Ini time yang saya akan dengar dekat bus station. Oh burung nyanyikan lagu. Lepas tu dia ada rap dia tau, Indonesian punya rap tau. Dia punya rap macam rap orang gagap. Okay. Tahu tak? Tak tahu. Alamak. Tapi lagu tu abang nyanyi tu familiar lah. Alamak. Burung nyanyikan lagu. Dia ada rap dia macam rap orang gagap tau. Dia macam gagak. Dia ada benda. Memang buruk gila. Saya rasa Indonesian punya rap. Malaysia pun terbabit dalam benda tu ataupun Malaysia buat benda tu Indonesia. Memang time masih tercari-cari blueprint yes. untuk rap Melayu macam mana dari segi bahasa dia. Dan yang best ni saya rasa lah, saya belum buat lah kajian yang mendalam sangat pasal benda ni. Kita selalu bersaing dengan Indonesia tau. Daripada segi kita nak sebenarnya kita deep down kita nak antara kita nak ikut dia bulat-bulat ataupun kita nak bersaing dengan dia. Tetapi hip hop ni rap adalah satu yang saya rasa kita sedang terkehadapan daripada mereka. Awak setuju? Maybe 5 tahun lepas, yes. Wow, sekarang diorang dah maju. Sebab sekarang diorang maju dah sikit sebab diorang ada artis yang dah pergi ke US, even macam ada artis macam Young Lex, seorang artis hip hop kat sana yang view dia sampai 100 juta apa semua kan. Siapa nama dia? Young Lex? Young Lex. Sebelum ni kalau tak silap saya, memang dari sekolah hip hop lah kan, memang Malaysia lagi advance lah. Sebab tu bila Too Fat pergi sana macam meletup kan. Sebab even lepas Too Fat pergi sana, kalau tak silap saya lah kan, kalau orang bandingkan artis sana, orang akan bandingkan dengan Too Fat. Too Fat is the benchmark, yes. Memang kita lagi advance lah daripada Indonesia. Sampailah maybe 5 tahun yang lepas ni, diorang mungkin kalau tak sama pun diorang lebih sikit lah kot. Sebelum, tapi memang kita Malaysia dah lalui Indonesia dari segi hip hop dah lama lah. Even kalau dari segi music as a whole, saya rasa Indonesia lagi jauh dari kita kan, secara as a whole. Tapi hip hop memang kita kat sini lebih advance lah. Sejak zaman Too Fat sampailah ke 5 tahun yang terakhir ni lah. Yes. Diorang pun ada diorang punya hip hop scene sekarang lah. Yes. Dalam bahasa Melayu Indonesia. Dalam bahasa Melayu Indonesia. And diorang dah start lama dah. Diorang dah ada masa kita zaman KRU, zaman kita buat 90s tu dah ada dah. Hip hop tu memang dah ada. Cuma tak sebesar yang sepatutnya untuk dia punya population kan. Sebab tu bila Too Fat datang sana, diorang rasa macam bagus gila. Tak sangka ada orang yang
yang muka macam kita yang boleh buat ni to that extent kan. Sebab tu Tufat meletup-letup kat sana. Sebab kat sana tak ada lagi sebagus Tufat macam tu. Tahun 2000 macam tu. So diorang memang pakaikan, tak silap saya, diorang pakai blueprint Tufat tu untuk Indonesia punya hip hop lah. Lebih kurang. Sampailah ni lah saya cakap tu 5 tahun kebelakangan ni baru diorang memang exit lah. Sebab diorang macam ada artis yang dah sampai US apa semua kan. Yang sampai US, yang Lex ni dia nyanyi dalam bahasa apa? Yang Lex ni dia tak sampai US tapi dia besar lah kat sana. Dia bahasa Indonesia. Yes, ada seorang yang sampai US tu dia nyanyi in English. Rich Brian nama dia. Chinese Indonesian. English dia memang dah tinggi. English saya tak kira lah because dia tidak mewujudkan culture. Dia tak mewujudkan culture di negara dia. Yes. Okay. Dari segi tu memang sekarang ni Indonesia dah on par ataupun lebih sikit lah dari segi penerimaan yang diorang dapat kat sana lah. Sebab kalau macam yang Lex tu kalau dia dah sampai 100 million tu main dia dah jadi hit yang memang sepatutnya hit kat sana kan. Kalau 100 million baru hit kan. For macam yang Lex ni untuk sampai tahap tu main dia dah ada dia punya benchmark sendiri lah kot. How popular hip hop tu patut ada di sana. And mungkin masa tu even tu macam kat sini, even masa mula-mula kita start scene hip hop kat sini, kita mimik kan. Macam kita mimik apa orang kat luar buat. Sekarang ni kita dah start dengar sound sendiri kan. Tidak apa ada reference tu macam East Coast, West Coast semua dah tak ada kan. Kita more tu apa kita punya keadaan di sekeliling kita kan. Macam contoh cerita pasal hutang lah, pasal budak flat lah apa semua kan. Dia lebih localized punya content lah kot. So bila dah buat macam tu masyarakat lagi senang nak accept kot. Ya, boleh relate kan. Relate, yes. Kalau tak semua budak-budak je kan yang dengar. Bila kita buat konten yang localized, dia lagi senang nak masuk lah. Itu yang ada orang macam Wari kan contohnya. Yes. Dia jelas yang dia asalnya daripada mana, daripada Negeri Sembilan. Lepas tu dia bawa rap dia dan rap dia boleh diterima lah, kemelayuan dia tu. Yes. Kemelayuan yang macam dia translate very well lah. Ya. Macam Amandra ni follow Amandra. Yes. Work dia. Saya ada buat lagu untuk album dia yang first album tu lah. Lagu mana? Saya buat satu lagu dia featuring Kakak Azraf. Tu saya kenal lah masa saya kenal dia masa zaman-zaman dia start underground dulu lah. Sebelum dia start pergi mainstream lah. Memang macam dia sendiri budak Keramat Yes. Macam mana seorang itu menghasilkan lagu rap? Lagu hip hop. Macam mana dia punya proses dia? Proses dia macam buat lagu biasa lah kot. Mungkin cari topik. Kebanyakannya macam saya lah. Kebanyakan start daripada beat kot. Kita cari beat yang sesuai untuk topik apa kan. Kita nak buat lagu sedih ke, nak buat lagu yang memberontak ke. Saya nak buat satu lagu memberontak. Okay. Contohnya sekarang ni kita sedang working together Okay. Really, saya nak buat satu lagu yang memberontak. Okay. So, how do we go about doing this? Selanjutnya macam kita akan discuss reference lah. Lagu apa yang macam kita nak kan. Macam kita nak lagu macam Jay-Z ke, certain lagu yang dia memberontak dari segi dia tak suka certain government punya action apa kan. So kita nak sound tu mungkin lebih garang ke sound dia. So dari situ kita akan start buat demo beat yang boleh sampaikan emotion tu lah. And then bila start buat tu barulah selalunya macam saya buat barulah macam rapper tu akan pilih mood ni sesuai untuk buat lagu macam tu. Dia akan start tulis lah. Kebanyakannya memang start pada beat lah. Sebab nak cari emotion. Or maybe rapper tu dah ada lirik tu, dia dah ada scattered around apa kan. You just need to compile it and find a proper beat to rap on it lah. Saya nak memberontak, saya katalah subject matter saya apsal lah kita semua ni semua sepesen dia, semua dalam arus pemikiran yang sama. Baju je. Sama. Ya, okey. Dalam arus pemikiran yang sama je. Semua nak kena macam ni, semua nak kena baik, semua nak kena suci murni. Saya tak nak semua tu. Saya nak jadi bebas, saya nak jadi liar. Dan saya punya reference
saya old school lah sikit kalau dalam rap ni saya memang Eminem je lah. Eminem. Recovery ni album. Tararat Okay. tat tat tararat tararat tat tat tararat Okay. tararat. Okay. Okay, saya nak Macam marching lah kan? Okay. saya pun tak tahu nak consider dia apa. So reference saya lah Eminem. So nanti awak akan dapatkan beat yang akan dapatkan yang reference dari situ lah. So kita tahulah okay, macam abang nak lagu macam tu. So mungkin kita boleh dapatkan, paling kurang kita ambil pun kita ambil tempo dia lah. Tempo dia macam lagu tu katakanlah 110 BPM. So kita start dari situ. Tu elemen muzik tu kita tak ambil sebiji lah. Mungkin dia main gitar, kita main synth kat situ ke apa kan. Selalu start macam tu lah. Mungkin kita sample kan, hip hop ni start ada sampling kan. Kita sample serta-serta bunyi daripada bunyi-bunyi marching band ke military ke apa kan. Nak tunjukkan semangat juang, sense of semangat juang apa semua kan. Just nak kasih feel lah kot. Start off like that lah. Dan baru kita fikir nak letak sound effect apa ke, nak letak sound clip syarahan ke apa kan, daripada mana apa kan. Selalu macam tu lah. So sudah dapatkan beat dia, ada sample. Kalau tak ada sample pun kita buat chords progression. Yes. G, C, D, G. Yes. Macam tu. Lepas tu kita try come up with the what's the word? Groove ke cadence. Groove, yes. Cadence, okay. Berserta dengan lirik dia lah. Yes. Lirik tu kita mungkin tengok macam mana orang kat luar buat, dan kita try to relatekan dengan apa yang jadi kat sini lah kot. Maknanya kita buat something yang orang boleh relate kat sini lah. Mungkin few 10 years ago kita tak banyak reference dekat Malaysia. Kita banyak reference kat luar. By sekarang ni kita dah banyak local reference. Kita boleh tengok even macam Malik, macam Ahmad Zah apa. Kita ada local reference boleh tengok macam mana orang kat sini buat kan. So is getting there lah dari segi content untuk macam mana kita nak buat lagu untuk masyarakat kat sini lah. Dah ada local reference sekarang. Local reference, ya. Even sekarang ni kebanyakan budak-budak yang baru dia punya reference saya tak terkejut lah. Dia dengar local hip hop je. Dia tak perlu dengar luar. Bila kita dah banyak kita punya hasil karya tu dah ekstensif kan. So budak-budak baru ni tak perlu cari di luar lah. Macam kita masa zaman saya start tu kita tak banyak kita boleh kira berapa banyak album ni. Macam mana orang buat lagu ni kita tak tahu kan. So kita kena reference daripada luar kan. Sekarang ni sebab dah cukup banyak, kebanyakan budak-budak baru ni kalau tanya pun tak heran dia just dengar Malik je. Dia dengar Joe Flizzo je without being influenced daripada luar. Which in a way is good lah kot. Tapi bagus, semua kena jugalah bagi saya belajar apa yang dekat luar kan. Cuma bagus dia main menunjukkan kita dah sampai tahap yang kita boleh buat kita punya local content tu jadi reference which is good lah. Ya, betul-betul. Saya rasa similarly juga dengan 80-an dulu. Bila time saya main muzik semua dulu, kita tak ada local reference yang banyak. Reference, yes. Kalau kita punya local reference mungkin 1-2 lagu daripada Sweet Charity je lah. Yes. Dan kita akan dengar, kita akan main daripada Deep Purple, kita akan main kumpulan. Kita akan tiru dia punya riff apa semua lah kan. Dia kita tukar-tukar sikit-sikit. Malah kat awalnya kita memang nak tiru sebiji-sebiji tu. Daripada Iron Maiden lah, apa lagi, Scorpions lah, apa semua daripada zaman tu. Tapi bila ada search, lepas tu ada lagi Left Handed, Bloodshed dan macam-macam bara yang wujud lepas tu. Budak-budak yang remajanya dalam tahun 90-an, malah 2-3 tahun selepas saya, kita akan mula main lagu, diorang akan main lagu search. Start cover lagu search. Bila diorang pergi studio jamming, diorang main lagu-lagu tu. SYJ, Rusty, Blade. Dia dah local lah. Lepas tu, kalau yang organic musician ni sekarang ni, saya rasa mungkin apabila diorang membesar dengan lagu daripada tahun 2000-an, dia Indonesian influence tu.
lah daripada kumpulan-kumpulan Chris Patih lah, apa benda-benda macam tu Okay. lah. Itu yang balik pada awak cakap tu, sama lah tu. Okay. Sekarang ni Yes. generation sekarang dalam hip hop ni dah ada local punya reference yang banyak, which is very good. Yes. Which Very is good, yeah. very good. Tapi betul diorang tak boleh lupa untuk masih lagi menjenguk ke West, kepada negara Yes. asal hip hop tu. Yeah. Because diorang pun makin meningkat lagi kan, Betul. dia punya kedahsyatan dia. And untuk faham the whole culture tu, kita kena tahu dia punya asal usul lah. Bukanlah kita ikut kan. Sebab kalau kita tahu macam mana dia datang, macam mana, so kita tahu, kita akan lagi faham lah, kenapa dia bunyi macam ni, kenapa lagu ni memberontak, kenapa lagu ni ada, kenapa dia buat benda-benda macam gangster rap, kenapa ada benda macam tu lagi knowledgeable lah kalau kita ambil tahu lah. Kita tahu asal usul dia lah. Bila saya sikit sebanyak pembacaan saya terhadap Malaysian punya rap scene ni semua, saya macam kagum lah bahawa ada sekumpulan budak-budak daripada Subang Jaya yang behave macam gangster rap. Mana ada Okay. mana ada gangster kat Subang Jaya? Okay, faham. Kutu-kutu semua datang daripada tempat saya, macam Ampang, macam Kuala KL lah. Okay. daripada Keramat. Tu saya cakap, ya betul tu ni. Masa tu kita masih cari identity kot. Cari identity. Too Fat memang antara yang paling berpengaruh sekali dekat Malaysia. Yes. Diorang banyak buka jalan lah pada the whole, not just rap culture, not just music, even breakdance, graffiti. Kita tengok macam graffiti sekarang pun, graffiti artist sekarang pun, kita punya graffiti artist dah sampai level international lah. Ada yang sampai buat artwork untuk Chris Brown. Oh ya? Wow, dahsyat Yes, itu sebab antara sebab tu masa zaman Too Fat tu, diorang buat album, diorang buat graffiti apa semua kan. So this memang budak-budak yang start yang bagus ni, memang exposure dia daripada zaman-zaman tu lah. So Too Fat ni banyak pelopor banyak benda lah, dari segi hip hop, dari segi music, diorang banyak buka jalan lah. Ada orang lain yang maybe lebih awal mungkin buka certain benda untuk kita punya si, tapi yang paling banyak buat stuff memang Too Fat lah. Yang paling banyak impact Yang banyak impact, yes, banyak impact. Mungkin sebab diorang gunakan diorang punya popularity tu untuk spread the so-called knowledge of hip hop kan. Awak sendiri berkawan dengan Joe dan Malik? Yes, still lah. Tapi dengan Joe tu jarang jumpa lah, lebih pada Malik lah kot. Secara profesionalnya lah, apakah perbezaan yang paling ketara antara kedua-dua individual ni dari segi music? Dari segi music? Dan creativity, of course. Yeah. Sebab Joe, saya dah lama tak kerja dengan dia. Saya buat lagu dengan dia masa zaman Too Fat tu. Cuma dari segi sound tu mungkin berbeza lah kot. Joe tu dia mungkin dia nak certain sound dia yang lebih ikut trend zaman sekarang lah. Malik ni dia fikir macam mana nak buat sound tu orang Malaysia suka. So itu past few years, even masa dia buat lagu-lagu yang Teman Menganti tu, dia masukkan bunyi gitar lah apa kan, to capture the sound of local punya market kan. Dan Joe dia lebih suka macam, bukan nak kata mimik macam apa yang kat luar, but dia lebih, kita nak apa yang baru dia boleh buat kan. Dia suka explore sound baru apa semua kan. And dari segi kerja tu mungkin Malik dia lagi, how to say, nak kata perfectionist pun tak, tapi kat studio dia very teliti lah kata kan. Dia nak sound tu, kau nak macam ni je kan. Dia ada certain vision dia nak buat macam mana lah. Dia dah tahu apa dia nak dan dia nak buat sedemikian. Yes, that's how selama saya kerja dengan dia lah. Macam Joe tu mungkin dia lebih lead back sikit lah kot di dalam studio. Even masa zaman-zaman Too Fat tu pun dia more to lead back sikit. Pada Malik is very macam dia ada certain benda yang dia nak macam tu kan. That's how they work lah. Tapi sekarang mungkin dah berbeza kot. Saya pun dah lama tak kerja dengan Joe.
dua watak yang berbeza macam tu, macam mana mereka bekerjasama? Dengan penuh tension ataupun dengan penuh complimenting one another? I think masa mula-mula tu is complementing lah. Pada mula-mula Macam tu. yin and yang. Yin and yang kan. Ini ke sini, ini ke sini kan. Tapi mungkin lepas 2-3 tahun tu mungkin dia punya arah tu berbeza lah. Dia ni mungkin nak sound macam ni, dia ni mungkin nak ke arah macam ni, Malik nak ke arah macam ni. So mungkin sebab tu diorang untuk berkembang diorang kena berpisah lah. Macam kita kerja satu office kan. Lama sangat kerja orang tu rasa dah tak boleh kot. Tak ada apa-apa gaduh ke apa, tak ada lah. Just mungkin visi tu berbeza. Arah tujuan tu. Arah tuju dan kreativiti punya. Yes, berbeza. Betul. Yeah. And kalau buat lagu dua orang, kita kena share lagu tu, topik tu. Mungkin orang ni tak suka, orang tu suka kan. Yeah. Kita buat seorang-seorang, kita ikut kita punya belasah. Kan. Hip hop ni kan baru 40 tahun Masa mula-mula dulu, mungkin bunyi tu tak banyak berbeza tau. Content pun tak banyak sangat lari pada each other. So, as time goes by, lagi banyak bunyi and lagi banyak sub-genre dalam hip hop ni. So, makin kita mungkin dia punya tu lagi jauh lah kot. Dia evolve lagi evolve lagi, yes. Besar lagi, ketara lagi, lagi besar, jadinya. Endless form, most beautiful. Banyak lah awak buat kerja dengan Malik? Banyak jugalah. Saya buat daripada Fat Family tu. Fat Family tu, and then saya buat album To Fat. Saya buat ada dua album yang saya terlibat. Tahun 2003 satu album, 2005 satu album. Bukan satu album lah, maknanya dalam album ada lagu. Yes. And then 2010 saya buat balik dengan dia untuk album solo terakhir dia yang baru release lah, itulah. I mean few years ago. Dia Malik. Yes. Dia ada 3 album kan. Dia ada 3 solo album. Saya work dia solo album dia album ketiga. Apa lagu sebelum tu lagu dengan Jamal Abdillah, Aku Maafkan Kamu. Lagu Teman Pengganti dengan Black, Pejamkan Mata dengan Dino Faizah. Tu antara 3. Itu yang awak produce lah? Yes, tu yang saya co-produce dengan dia. Macam mana cara bekerja dengan Malik? Walaupun awak dah sikit sebanyak cakap tadi, apa lagi awak boleh share pengalaman bekerja dengan Malik? Dia selalu, dia ada target lah lagu tu nak pergi mana. Macam kalau nak buat lagu featuring tu, dia nak featuring yang the best of the best lah kan. Siapa penyanyi yang paling ni, kalau nak cari legend tu kena check, Datuk Jamal tu kita memang paling legend lah kan. Dan kalau macam lagu Pejamkan Mata tu pun memang kita masa tu Dayang memang bukan barulah, masa tu Dayang pun dah hampir status legend lah kan. Dia selalu menang EJL, so memang target untuk buat dengan dia lah. So dia memang target dia very high lah untuk production lagu tu. And dia very teliti lah dalam studio. Very teliti. Teliti macam certain sound, macam ada bunyi macam tak kena ke, ada bunyi snare yang macam tak kena lah album tu. Kita buat berkali-kali, tukar arrangement, tukar. Memang satu lagu tu kadang 2, 3, 4 version lah ada. Aduh. Bertukar. Dalam studio ni ke buat? Studio ni pun baru setahun. Masa saya buat album tu, saya bukan kat sini, saya baru pindah sini setahun tapi kebanyakan masa tu recording kebanyakan pre-production buat kat rumah saya. Kebanyakan recording buat dekat, masa tu dia ada home studio juga macam saya kat sini lah. Yes. Baru-baru ni dia baru buka proper studio recording. Sebelum tu memang banyaknya sama ada record di rumah ataupun record di Platinum Studio dekat Kelantan Jaya. Apa nak tengok cara dia menghasilkan lirik? Dia masa saya start kerja dengan dia balik, saya tak pernah tengok dia. By the time dia cakap dengan saya lah, masa dia buat solo album tu, dia dah tak tulis lirik atas buku ataupun tulis atas phone. Dia akan tulis memorize. Wow.
So dia akan susun ayat tu, dia akan dengar, dia akan duduk and susun, okay, first bar, second bar, dia akan memorize and sampai dah siap. So bila dia dah siap 16 bar tu, dia akan record demo version, lepas tu dia akan ulah lah. Dia tak tulis, dia memang tak tulis. Dia akan dia tulis dalam kepala lah kira. Dia memorize apa dia nak cakap Yes, dia memorize. Banyak orang mungkin salah faham yang ingat benda tu macam freestyle. Bukan freestyle. Freestyle macam kita on the spot, kan? Dia tulis dalam memory lah, dia ingat. Dia antara rapper yang famous dengan teknik ni is Jay-Z dengan Notorious B.I.G. lah. Dia tak tulis. Dia memorize dia punya rhyme tu. So dia akan macam Jay-Z, cara dia buat is dia akan masuk dalam studio, dia akan maybe record 4 bar, dia keluar balik. Tu maybe esok dia datang record lagi 8 bar, ataupun pergi makan je, datang balik record balik. Dia tak tulis. Tapi beza macam Eminem tulis on paper. Dia tulis, dia scattered tulis kat sini, and then baru dia how to say, more traditional lah. Wow. Saya borak dengan Dali. Okay. Ya, dia pun tak tulis. Dia masuk studio, dia dengar balik tu. Dia dengar beberapa kali yang studio. Pam. Dia buat. Pam. Ada orang cakap dia, okay, aku hantar kau lagu. Saya kata, tak payah. Aku datang studio. Datang studio tu dia buat. Memang kagum melotak, saya nak bayangkan benda tu. Nak. Dia freestyle ke ataupun dia tulis on the spot dalam? Dia dalam otak dia. I see. Macam referring pada apa cakap tadi, maknanya bukan freestyle lah. Dia dah setkan dalam kepala otak dia apa dia nak cakap. Lepas tu okay, main. Lepas tu dia buat. Saya pun tak pernah tengok itu cara dia explain kat saya. Okay. So Malik pun lebih kurang, dia macam tapi dia Malik tak buat on the spot lah. Proses writing dia tu macam proses writing biasa, which is tulis. Dia akan, kan biasa orang tulis lirik, dia akan tulis tu, dia akan pangkal salah kan. Dia ambil masa lah. Dia tak ada buat dapat beat hari tu, record hari tu, tak ada lah. Tapi semua dalam otak dia? Yes, semua dalam otak. And kalau kita dengar, kita tak dengar macam benda tu is benda yang memorize. Nampak macam benda tu is ditulis. Sebab kebanyakan banyak orang salah faham dalam hip hop ni, bila orang tahu Jay-Z buat macam tu, orang ingat itu kalau kita buat macam tu, tu kita terror lah. So kebanyakan budak-budak artis-artis zaman 2000 tu, bila tahu Jay-Z buat tu, dia pun buat. Tapi bila dia buat, bila kita buat on the spot tu, kadang-kadang dia macam sloppy tau. Sebab kita tak, kalau kita tulis tu, kita nampak kan, kita boleh betulkan baring dia ke, word dia tak kena kan. Tapi bila kita tulis, bila kita memorize tu, kita macam halfway freestyle kan. So ada sloppy kat situ lah. So dia punya lost in translation sikit lah teknik tu. Macam Malik tu, dia memorize tu memang macam dia tulis on paper. Kenapa dia tak tulis? So bunyi dia tu saya tak pasti lah. Saya rasa mungkin dia rasa lebih senang buat macam tu kot daripada tulis. Orang panggil apa? Photographic memory Dia ada benda tu sebanyak Saya rasa lah, saya tak pasti lah. Tapi memang itulah. Kira dia bukan, kita menulis tapi bukan atas apa-apa medium lah. Dia tidak menscribe atau tekskannya. Yes. Tapi kalau kita dengar, kita tak terfikir yang benda tu is buat macam tu. Dia dengar macam kita betul-betul properly tulis. Itu yang buat dia macam there's something very surprising lah. Yes, yelah. Kalau saya tak tulis, nanti kalau saya terlupa macam mana? Itulah saya punya takut. Baik. Yes, yep. Saya punya memory storage. Yelah sebab kadang-kadang kita terfikir line tu kan. Tapi mungkin esok kita dah lupa, betul tak? Itu dia punya tu. Cuma mungkin cara dia tu dia ingat lah. Dia akan ingat, okay, first bar
Ayat ni. Dia akan susun, dia akan ingat sampai dah cukup 16. Jadi Ada kerja tu. Tapi yes. setelah menjaya membuatnya mesti ada advantage dan benda yang sedap, magic terhasil daripadanya kan. Yes. Mesti ada teknik tu, mesti ada kelebihan dia yang tersendiri ya. Bagi saya kalau teknik macam tu, dia punya kelebihan dia is pada recording. Maksud kalau recording, menyanyian saya tak sure lah. Macam rap, kalau kita kebanyakan rappers dia akan baca tau. Macam dulu dia akan baca pada paper, sekarang kita baca pada phone kan. So bila kita baca pada phone tu, somehow kita boleh dengar macam dia membaca dekat phone, kalau kita tak pandai translate benda tu. Tapi kalau kita hafal kan, dia lagi natural kan. So dia bunyi-bunyi tu lagi flow dia lagi tu lagi flow dia lagi sedap. Macam contoh, kalau macam kita tengok artis kan, kadang-kadang bila dia dah perform lagu dia lama, dah 2-3 tahun dia perform, dia dah hafal ataupun dia dah start hafal, kita boleh dengar kadang-kadang dia buat lenggok baru masa dia perform kan. Sebab dia dah tahu kat mana nak masuk apa semua kan. So kalau kita hafal is better lah. Instead kita baca, kita nak baca lagi kan, kita nak make it sounds nice on recording semua kan. So advantage dia kalau bila dibuat itu, kita dah automatically memorize lah. Macam saya pun memang kalau saya production saya, kalau saya record artis, kebanyakan saya akan suruh hafal lah. Dia akan dia kalau telinga biasa mungkin tak perasan, tapi kalau kita hafal tu, dia akan slightly bunyi better. So katakanlah dia akan tiap-tiap line tu dia akan make it better 5%. Bila dah 2-3 verse, dia akan make sure dia akan lagi banyak lah kan. Ya betul. Macam penyanyi pun, kalau dia merakamkan lagu, dia kena hafal lagu tu baru dia record. Kan, better. Tapi ialah kadang-kadang letak kertas saja just in case, tapi you shouldn't be doing that. Kau kena hafal lah. Yes. Kena hafal, yes. Tapi lagu biasa berapa line je ada. Betul. Satu verse berapa baris kataan je. Berapa perkataan je kan. Ini rap kau nak kena dengan cadence dia lagi, dengan cadence dia. Syllable dia banyak pula kan. Karakter dia, lakon nyanyian dia tu. Yes. So dengan macam tu advantage untuk dia lah. Saya memang kagum dengan Malik. Saya rasa dia memang satu artis yang dahsyat lah. Dia memang seorang artis. Bila saya cakap ni, kelakuan dia, watak dia, kepribadian dia, semuanya memang peribadi seorang artis ke macam. Separuh orang tu dia memang watak dia memang artis lah. Artis bukan dalam bentuk glamour yang saya cakap artis. Saya artis macam tu. Maknanya pemikir dia seni orang-orang. Yes. Yep. Bagi saya ya. Dia ada certain benda yang dia buat dia macam lain sikit daripada orang lain. Macam orang artistik ni kan, otak artistik ni macam ada lain sikit kan. Ada dia ada tweet tu lah. Awak kerja dengan Amandra, macam mana pula kalau bekerja dengan dia, gaya dia? Dengan Amandra tu saya buat satu lagu je untuk album dia. So lagu tu sebenarnya dah ada dah. Dia dah buat masa zaman underground dia. So saya remake balik untuk album tu lah, In the Future, Kakak Azraf, mungkin untuk mainstream ke apa kan. Cara bekerja tu lebih kepada perbincangan lah. Kita nak sound tu macam mana kan. Macam nak lari pada lagu Cina dia. Dari segi penulisan tu, masa tu sebab lagu tu dia dah tulis lah. So tak terlibat dari segi tu. Cuma saya dengan wife saya yang came up a new chorus untuk lagu tu lah. Itulah pengalaman saya kerja dengan dia. Freestyling. Benda ni, freestyling ni real ke? Memang ada orang boleh freestyle? Yes. Ada. Dia macam kalau Melayu tu macam berbalas pantun kita on the spot kan. Cuma diorang lagi witty lah. Tapi mungkin sebab dekat sana diorang tu bahasa mother tongue diorang. Yang cara cadence diorang cakap pun dekat orang jalanan pun macam tu. So bila bagi saya lagi banyak you tulis, mungkin you ada specific line yang you dah simpan lah. So dia
lagi senang diorang nak freestyle on the spot macam tu. Memang start hip hop pun memang macam tu kot. Macam saya cakap tadi mula-mula tu yang diorang announce atas breakbeat kereta siapa dekat luar apa semua kan. So daripada situ dia extend. Dia buat on the spot lah. Dia work on it, dia improve on it. Yes. Dalam bahasa Melayu ada orang boleh cara freestyle Amanda is quite good lah dalam bahasa Melayu. dalam bahasa Melayu. Tapi masa dia battle tu pun banyaknya in English lah kot. Tapi ada dalam battle scene, dalam local hip hop scene ada 2-3 battle yang bagus rap dalam freestyle Melayu. Ya. Antaranya Antaranya banyak siapa ya? Underground rapper lah. Macam tak sure pernah dengar ke tak, dia Dimensi Lain. Nama pseudonym dia Dimensi Lain. Yes. Itu antara yang bagus dalam freestyle rap lah. Boleh dapat dalam YouTube ke diorang ni? Dimensi Lain. Ada. Lepas tu Rebel Asia. Tu boleh search lah. Kalau abang free, abang boleh nak tengok battle yang baru-baru ni, abang search HMO Freestyle Battle. Abang boleh check out lah macam mana. HMO Freestyle Battle. Tu dia salah satu organizer yang selalu buat battle rap dekat Malaysia lah. Dia start benda-benda battle dia famous lepas Eminem buat movie tu. 8 Mile. Yes. Masa tu baru macam ada wujud battle punya community dekat Malaysia lah. Oh, di Malaysia. Sebelum tu mungkin tak se-extensive tu lah. Culture tu kita tahu memang dekat US memang orang battle Cuma tak, bila dah sampai Eminem buat movie tu dia lebih mainstream. So lagi banyak lah, macam Amanda semua tu start daripada era-era tu lah. Ultimate, apa pernah bekerja dengan dia? Pernah satu lagu. Tapi tak pernah duduk dalam satu studio, tak pernah. Saya buat tu lagu tu featuring dia. Kita bagi kat dia, explain kat dia lagu ni pasal apa, tu dia bagi balik, dia record tempat asing-asing lah. Tak pernah duduk kan. I see. Buat, yes. Tak pernah buat satu lagu yang proper dengan dia. Pernah buat satu projek lah dengan dia. Ya, saya nak check out lah HMO Freestyle Battle Rebel Asia Dimensi Lain. Sekarang ni saya memang sedar ada beberapa rappers yang macam dahsyat-dahsyat jugalah. Saya tak dapat nak betul-betul mengkaji diorang, tapi saya tahu kewujudan diorang. Dan daripada Sabah pun ada beberapa grup yang dahsyat-dahsyat juga. Saya tak tahu kenapa Keklik Sabah. Keklik Sabah. Dan bukan hanya Keklik, ada beberapa lagi. Okay. Memang dahsyat-dahsyat lah. Macam yes. Kata pukul, kenapa? Macam mana boleh datang satu gerombolan yang rappers yang ramai daripada Sabah? Apa yang mencetus keadaan itu untuk berlaku di sana? Itu pun memang saya pernah bekerja dengan satu rapper ni namanya Ben Zulu. Ben Zulu Ya, dia pun antara rapper yang bagus lah. Dia pun dia Sabah. Ben Zulu ni dia slightly awal sikit daripada Keklik ni lah. So masa even kalau pasal kan orang Sabah ni, kalau bila dia buat lagu ni dia punya supporter very kuat Even kita tengok macam AF tu, kalau Sabah punya contestant dia macam very supportive kan. So macam Ben Zulu ni kita perasan lah bila kita buat tu, sebelum dia jadi sign dengan major label dah boleh nampak dia punya YouTube numbers tu dah macam 1 million without having label kan. So memang Sabah ni dia punya community kuat kot untuk support. Agaknya lah betul lah. Yes, even macam bagi saya macam Keklik. Kan Keklik ni saya tengah paling top kan. Last saya tengok benda sebesar Keklik ni adalah Too Fat lah kot. Saya tak pernah tengok something yang impactful as Too Fat sampailah Keklik ni ada. Wow. And obviously orang-orang yang sebelum tu yang bina dia punya infrastructure untuk dia sampai situ kan. So masa even though before Keklik ni macam meletup, saya dah perasan lah macam Ben Zulu ni semua dia punya supporter, dia punya momentum tu very very kuat tau. Kita dah macam dah nampak macam even macam Zizi Kerana kan daripada Sabah je kan. Saya pernah dengar nama tu je. Saya belum dengar produk dia lagi. Saya pernah buat lagu dengan Zikrana masa dia buat dengan Malik. So kita dah perasan lah Sabah ni
dia punya fans ataupun komuniti dia betul-betul menyokong. Macam kenegerian tu agak-agak tinggi lah. So bila sampai kat K-Click ni, memang how to say, dia betul-betul pecahkan semua tu lah. Sebab bagi saya memang apa dia orang buat tu, orang panggil apa lah, fenomena lah kan. Sebab dia buat sampai betul. 40 million, 30 million kan. Betul. Satu hari lagu satu hari. Sebab bagi saya sebelum tu nama-nama semacam tu hip hop takkan sampai punya. Susah nak sampai. Even macam Ultimate ke Joe Flizzo ke apa kan. Kita the top dog lah hip hop kan. Itu bukan numbers yang biasa kita tengok dekat hip hop lah. Itu biasa nombor-nombor yang dekat macam Aiman Tino ke kan yang pop lah. Dia K-Click ni dia dah reach that number. Wow. Which is obviously apa yang K-Click dapat ni daripada apa yang orang sebelum dia apa ni lah kan. Telah rentangkan dahulu. Yes. And they take the opportunity and diorang use it wisely lah. That's good lah. Saya suka lah dapat tengok benda-benda macam ni berlaku. Yes. Dia bagus bukan hanya untuk hip hop, rap, tapi dia bagus untuk keseluruhan music industry. Betul. Jadi kita akan sedar bahawa para pendengar dan pengikut music industry kita tu ada, wujud dan akan boleh support kalau kita dapat berjaya menghasilkan benda yang bagus, benda yang menarik kan. Betul. Yes. Peminat tu masih ada lagi. Betul. Jadi terima kasih banyak untuk masa awak. Okay, sama-sama. Thank you so much. Nanti dah habis PKP kita jumpa lagi dekat kota, dekat Padang Kota. Yes, lokasi rahsia. Lokasi rahsia. Okay. Nan dan tanduri on me. Thank you. Thank you sebab sudi jemput saya lah. Sebab saya tengok abang punya guest semua anda. Saya baru tengok itu punya interview kan. It's very membuka minda lah apa yang dia share semua kan. Memang orang panggil dia legend tu bukan suka-suka lah. Bukan suka-suka. No his stuff lah kan. Dia dah lalui semua kan. And apa dia cakap tu still relevant. Betul. And still jadi di zaman sekarang kan. Betul. Itu bahagian kedua dia tau. Bahagian pertama dia Kenapa keluar kedua dulu? Satu tu terlampau panas. Itu power gila. Saya nak kena edit, saya nak kena tengok kat tuan-tuan lawyer macam mana pendapat tuan-tuan lawyer. Tapi kalau dia sebenarnya apa yang dia cakap tu saya berani keluarkan atas fakta kebenaran tu. Cumanya saya takut orang saja nak kacau, orang saja cek pasal. I see. Dia boleh orang boleh susahkan hidup kita because dia tak suka dengar apa yang kita cakap. Dia susahkan hidup kita je. Itu satu bab. Tapi abang itu saya tak sangka apa dia akan buat tu. Betul, apa dia cakap tu is very powerful lah. Message dia, apa dia cakap tu very very powerful lah bagi saya. Memang lepas tu dia ambil harmonika tu yang saya tak sangka. Yes. Lepas tu dia perform. Ya Allah, gila tak gila. Saya memang terpegun, saya bulu roma saya semua merebang tengok. Betul abang ni nyanyi. Aku seorang je yang tengok dia ni, tapi dia nyanyi tak ada sumbang, tak ada apa. Tak ada preparation, dia je sambil and main kan. Without any tak ada any preparation. Betul, panggil anak dia apa main pelan sikit. Dahsyat tu baru OG lah dia tu. OG tu. Yes. Itu certified OG lah.